Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Apa kabar? Semoga korang semua sihat selalu. Malam ni macam biasa, jom layan kisah seram sebelum tidur. Anda dah sedia? Tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Kisah ni tentang seorang wanita bernama Mardiah yang baru sahaja menyewa sebuah bilik hotel di tepi lebuh raya. Sejurus tiba di bilik, Mardiah terus melemparkan kunci ke atas meja solek. Telefon dan beg tangan juga diletakkan sahaja di situ. Tiada apa yang diinginkan selain melelapkan mata seketika. Setelah memandu sebegitu jauh, tenaganya terasa tidak lagi bersisa. Sayangnya, baru sahaja mimpi ingin bermula, tidurnya terganggu. Mata Mardiah terus saja terbuka lebar. Pandangan matanya tertumpu ke arah siling di atas kepala. Tubuhnya kaku, namun telinganya masih dapat menangkap bunyi jatuhan air di bilik mandi. Sesekali terdengar juga bunyi gayung menghentam dinding kolah. Nafasnya tertahan, dahinya berkerut. Siapa pula yang sedang mandi? Sewaktu dia tiba tadi, dia yakin bilik itu kosong. Bahkan tidak kelihatan apa-apa barang di situ. Tidak ada beg pakaian, mahupun pakaian. Lagipun, rasanya mustahil bekerja di bahagian pendaftaran, memberikan dia bilik yang dihuni orang lain. Sedang ligat berfikir, tiba-tiba pintu bilik air terbuka. Mardiah terlompat duduk. Kalau nak keluar dari bilik itu pun, dia terpaksa melalui bilik mandi yang terletak di tepi pintu masuk. Dia cuma mampu meromok di sudut katil, menanti apa saja yang bakal berlaku. Namun apa yang berlaku selepas tu bukanlah seperti apa yang dijangka. Pintu bilik air sudah lama terbuka, tapi tiada siapa yang keluar dari situ. Bagaimanapun, Mardiah dapat mendengar bunyi tapak kaki yang basah berlegar-legar di sekitar bilik lantaran bilik itu hanya dialas dengan jubin berwarna merah terakota. Tak lama kemudian, pintu almari pula terbuka dengan sendirinya. Belum sempat menjerit, katilnya pula bergegar. Tilam melendut bagaikan menampung sesuatu yang berat. Lepas tu, dia terdengar pula bunyi seseorang mengeluh keletihan. Tanpa berlengah lagi, dia melompat turun dari katil dan berlari membuka pintu. Tanpa menoleh ke belakang, dia berlari dan berlari meninggalkan bilik. Satu demi satu pintu bilik dilewati. Semuanya nampak sama. Dia kehilangan arah. Koridor seolah-olah menjadi sangat panjang. Bukankah aku dah jumpa nombor bilik ni tadi? Kenapa jumpa lagi? Ya Allah, aku kat mana ni? Kepalanya makin pening. Dia seolah-olah berpusing-pusing di tempat yang sama beberapa kali sehingga keletihan. Akhirnya dia terduduk di lantai. Ketika dilanda putus asa, tiba-tiba dia ternampak tangga yang dicari. Jauh di hujung koridor. Dia menerpa lalu berlari turun ke tingkat bawah. Puan? Lalu Mardiah ditegur oleh seorang pemuda yang berdiri
di tepi kaunter. Dia sedang menulis sesuatu sewaktu ternampak Mardiah meluru ke bawah. Mardiah menghela nafas lega apabila ternampak Din di kaunter. Kenapa, Puan? Mardiah mengangkat muka, memandang Din. Dari riak wajah pemuda itu yang begitu tenang, dia menjadi serba salah pula untuk bercerita. Lalu, dia hanya mendiamkan diri sambil menyusun nafasnya semula. Puan ada masalah ke? Apa masalahnya, Puan? Boleh kami bantu? Din bertanya dengan teratur. Namun, Mardiah masih keluh. Memang dia ingin mengadu perihal apa yang baru berlaku di biliknya, tapi pada saat itu, dia kehilangan kata-kata yang mampu disusun. Mungkinkah semua itu hanya ilusi? Melihatkan keadaan Mardiah yang serba kepayahan begitu, Din mencadangkan sesuatu. Apa kata kalau Puan minum susu di kafe kami? Sekejap, saya panggilkan Kak Yam. Sehabis berkata-kata, Din berjalan ke arah sebuah bilik, lalu mengetuk pintu sebelum membukanya. Dia menjengukkan kepala, lalu bercakap dengan seseorang. Kemudian, dia menoleh ke arah Mardiah semula. Saya dah minta Kak Yam buatkan susu untuk Puan. Mardiah tidak tahu apa yang patut dikatakan. Walaupun dia bukanlah penggemar susu, namun untuk naik ke biliknya semula, dia belum berani. Sedang dia termenung, seorang perempuan menghampirinya. Orangnya cantik manis dan bertahi lalat di hujung bibir. Itulah orang ketiga yang ditemui di hotel itu sejak tiba di situ. Marilah ke sini, Puan. Jemput minum dulu. Tanpa membantah, Mardiah ikut sahaja perempuan berkebaya itu ke sebelah kiri hotel. Sekurang-kurangnya dia sudah berteman. Ruang yang gelap gelita tadi kini bersimbah cahaya. Walaupun tidak begitu terang, namun cukup untuk Mardiah melihat keadaan di situ. Kafe itu sungguh kemas, bersih, dan mempunyai susun atur yang menarik. Tak ubah seperti sebuah restoran zaman 60-an. Lantainya bercorak papan catur, kerusi kayu dengan meja bulat beralas marmar putih. Pada dinding yang dilapik kertas berbunga-bunga kecil pula dipaparkan gambar-gambar hitam putih besar dan kecil. Kini Mardiah berasa lebih tenang. Duduklah dulu, Puan. Puan tunggu sebentar ya. Saya panaskan susu kejap. Tak payahlah. Kalau ada air sejuk pun dah cukup. Setelah punggungnya mencecah kerusi, barulah dia rasa lebih berani bersuara. Senyuman di wajah Kak Yam mendadak pudar, tapi dia tidak berkeras. Baiklah, tunggu sebentar. Sementara menanti Kak Yam mengambilkan dia air sejuk, Mardiah membetulkan baju sejuk yang dipakai. Walaupun berada di dalam kafe yang tertutup, namun tubuhnya kesejukan bagai dielus angin pagi yang bertiup entah dari mana. Seolah-olah dia berada di tempat yang terbuka. Bahu Mardiah terangkat. Bunyi itu membuatkan dia menoleh ke arah kiri. Kelihatan pintu kafe itu terbuka, kemudian tertutup. Terbuka semula, kemudian tertutup lagi. Berulang kali sebelum akhirnya tertutup terus. Di tengah ruang pula kerusi bergerak-gerak, bagaikan ditarik orang. Meja juga bergerak sedikit. Kedengaran suara-suara orang bercakap, namun agak sayup-sayup.
mendengarkan perbualan yang datang, entah dari mana, bulu roma Mardiah mula meremang semula. Lehernya terasa sejuk dan kaku. Dia ingin memanggil Kak Yam, tetapi lidahnya keluh. Dia ingin lari, tetapi kakinya bagai dipaku. Akhirnya, dia terus di situ, sambil telinganya diasak oleh suara-suara orang yang berbual, entah apa. Sesekali dia melihat kerusi, ditarik dan ditolak. Meja bergegar dan ketawa yang berderai-derai. Makin lama perasaannya makin sebu. Dia menggeletar ketakutan. Ini air puan, jemputlah minum. Mardiah yang tergetar-getar tadi terus terjerit dan bangun memeluk Kak Yam. Di bahu wanita itu, dia cuba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Bertenang puan, cuma ada kita saja kat sini. Tapi Kak Yam, tadi saya Dia tidak tahu bagaimana harus menerangkan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya tadi. Sesungguhnya, dia tidak mempunyai apa-apa bukti. Apatah lagi, apabila dia menoleh semula ke arah meja yang menakutkannya tadi, semuanya sudah kembali kemas, seperti tidak pernah pun terusik. Tak apa, Kak Yam faham apa yang bermain di fikiran puan. Kak Yam menarik bahu Mardiah, lalu mengajaknya duduk semula di kerusi. Puan minum sikit, nanti puan lebih tenang. Kali ini Mardiah ikut sahaja arahan Kak Yam. Mungkin ada betulnya. Dengan jari yang tergetar-getar, dia meneguk air sekali lalu sehingga habis. Kenapa puan turun bawah? Bilik puan tak selesa ke? Kalau puan tak suka bilik tu, kami boleh bagi puan bilik lain je. Bukan macam tu Kak Yam. Habis tu macam mana? Bilik tu macam ada orang lain dalam bilik tu. Saya dengar bunyi air dalam bilik air. Pintu almari terbuka, tertutup. Lepas tu macam ada orang lain yang panjat atas katil. Tapi tak ada orang. Itu perkara biasa kat sini. Perkara biasa? Maksud Kak Yam, hotel ni berhantu ke? Hotel ni hotel lama puan. Sejak tahun 20-an lagi. Puan mesti boleh bayangkan berapa banyak kejadian yang berlaku kat sini selama ni. Jadi, apa semua tu? Tadi pun saya dengar suara orang bersembang, tapi saya tak nampak sesiapa selain kita. Mereka ada di mana-mana. Diorang datang dan pergi bila-bila diorang suka. Lepas tu, Kak Yam dan pekerja-pekerja kat sini tak takut ke? Kami dah biasa. Mardiah kematian kata-kata. Walaupun dia tahu jin, iblis dan syaitan itu makhluk Allah jua, namun dia belum bersedia untuk bertemu dan berkongsi ruang dengan mereka. Dia tidak bersedia, apatah lagi berkongsi bilik dan katil. Kak Yam, ada tak bilik lain yang kosong? Ada. Tapi bilik tu jauh sikit. Bilik yang hujung sekali. Bilik tu jarang orang duduk. Oh, kenapa? Sebab bilik tu kecil sikit. Letak pula di hujung sekali. Tak apalah kalau orang lain tak nak duduk. Biar saya duduk. Daripada duduk dengan mereka tu, biarlah saya duduk seorang kat situ. Dia sudah membuat keputusan. Dia tak sanggup diganggu lagi oleh entah apa. Padanya cukuplah 2 kali menempuh pengalaman yang menakutkan di situ. Pagi esok, dia mahu meninggalkan hotel itu secepat mungkin dan tidak akan kembali lagi ke situ. Sekarang baru dia faham kenapa hotel itu tidak ramai pelanggan walau secantik itu hiasan dalamannya. Dia percaya tidak ada yang berani menginap di situ lebih dari 1 malam. Itu pun disebabkan tidak ada pilihan. Seperti dia juga, kalau ada pilihan, dia sendiri sudah tinggalkan tempat itu.
Kalau dah macam tu, kata puan, marilah, Kak Yam hantarkan ke kaunter. Kak Yam yakin Din akan benarkan. Tidak lama selepas itu, mereka tiba di hadapan bilik bernombor 181. Kak Yam hanya menghantar sampai di luar. Mardiah masuk dengan rasa yang lebih lapang. Sebaik sahaja meletak punggung di atas katil, barulah terasa letih yang teramat sangat. Tetapi baru sahaja mahu melelapkan mata, dia terdengar bunyi tapak kaki berlari-larian di hadapan pintu biliknya. Matanya segera terbuka luas dan terarah ke pintu. Dalam hati dia berdoa agar biliknya tidak diganggu lagi. Pintu biliknya terbuka. Lampu biliknya dipasang. Dia yang sedang berbaring di atas katil terus duduk. Bagaimana boleh jadi begini? Pintu biliknya kan berkunci, ataupun dia terlupa tadi. Dia mula dibelit rasa kesal dan keliru semula. Kepalanya berdenyut-denyut. Banyak perkara seperti tidak masuk akal. Dan dia semakin letih. Bunyi tapak kaki mundar-mandir kedengaran jelas. Kemudian pintu bilik air terbuka. Akhirnya pintu bilik seperti dibuka lebih lebar dan dibiar terbuka begitu sahaja. Suasana berubah senyap, seolah-olah bilik itu telah ditinggalkan. Setelah dirasakan keadaan sudah selamat, dengan terketar-ketar dia menjenguk di pintu. Koridor nampak kosong, seperti tidak ada apa-apa yang baru berlaku. Sunyi. Puan. Mendengar suara itu, Mardiah berpaling. Besar matanya apabila terlihat Kak Yam dan Din tercegat di belakangnya. Ya Allah! Kerana terlalu terkejut, nama Tuhan terpacul dari mulutnya. Lantas dia berlari sekuat hati tanpa arah tujuan. Yang difikirkan saat itu hanyalah mahu pergi dari situ secepat mungkin. Kerana apa yang dilihat sungguh menakutkan. Bukan wajah Kak Yam, bukan wajah Din, tetapi wajah makhluk-makhluk yang sangat hodoh. Wajah yang tidak pernah dilihat seumur hidupnya. Namun semakin jauh dia berlari, dia semakin keliru. Alam seolah-olah berubah. Tidak ada lagi lantai hotel yang dipijak. Tidak ada lagi tangga yang pernah dijejak. Apa yang ada hanyalah hutan belantara yang tebal. Dia terpinga-pinga, keliru dan sesat. Dalam keadaan yang tidak lagi berdaya itu, dia ternampak cahaya yang terang. Dia berlari ke arah itu. Tibanya di situ, bunyi azan yang sangat kuat memukul pendengarannya. Dia jatuh ke lantai. Ternyata, hotel yang ditumpanginya sepanjang malam itu bukanlah sebuah hotel. Mesti anda pernah dengar tentang kisah-kisah tempat gaib begini kan? Maka walau di mana sekalipun kita berada, janganlah lupa untuk sentiasa berdoa kepada Allah. Kerana dunia ini tidak hanya dihuni manusia, malah juga makhluk lain. Itu saja kisah untuk malam ni. Terima kasih pada semua yang sudi mendengar, subscribe, like,
komen dan share video ini. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.